Sejarah Kesultanan Brunei pertama bermula dengan Sultan Muhammad Shah yang memerintah kerajaan Brunei dari tahun 1363 hingga 1402. Silsilah Raja-Raja Brunei ada tercatat di atas batu tersilah yang terletak di kawasan Makam Diraja. Catatan batu tersilah yang ditulis dalam bahasa Jawi di tahun ke-19 ini mencatat senarai nama Sultan-Sultan Brunei yang terdahulu. Batu tersilah ini memainkan peranan penting dalam menguak sejarah Kesultanan Brunei. Nama sultan yang mula terpahat di batu tersilah adalah Sultan Muhammad Shah dan diakhiri dengan nama Sultan Muhammad Tajuddin. Melalui batu tersilah, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam dapat mengetahui sejarah Kesultanan Brunei. Sultan Sharif Ali, Sultan Brunei ketiga, naik takhta pada tahun Masih 1425 bagi menggantikan mertua Baginda. Baginda terkenal dengan gelaran Sultan Berkat, bertanggungjawab mendirikan masjid pertama di Brunei, menentukan arah kiblat dan memperkuatkan ajaran Islam dalam pentadbiran negara. Pada masa pemerintahan Sultan Sharif Ali, Brunei masyhur sebagai negara makmur hingga digelar Darussalam. Sultan Bolkiah, Sultan Brunei kelima, naik takhta pada tahun Masih 1485. Zaman pemerintahan Baginda dikatakan zaman keemasan Empayar Brunei. Baginda merupakan seorang raja Brunei yang gemar mengembara ke luar negeri, mengumpul pengalaman dan pengetahuan untuk membangun negara. Selain memperluaskan lagi wilayah takluk Brunei, Sultan Bolkiah berperanan dalam menyebarluaskan syiar Islam dan memperkukuhkan penguasaan perdagangan. Baginda terkenal dengan nama Nahoda Ragam dan Adipati Suluk. Sultan Ahmad Tajuddin Sultan Brunei ke-27 naik takhta pada usia 11 tahun pada tahun 1924. Pada tahun 1949, Baginda menyambut Jubli Perak 25 tahun pemerintahan dan Baginda lindung pada tahun 1950. Semasa pemerintahan Baginda, pada tahun 1929, Baginda merasmikan Rumah Sakit Bandar Brunei. Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Ibni Sultan Muhammad Jamalul Alam II, Sultan Brunei ke-28, menaiki takhta pada tahun 1950 menggantikan kekandanya Sultan Ahmad Tajuddin. Baginda terkenal sebagai arkitek Brunei moden kerana semasa pemerintahan Baginda banyak kemajuan dan pembangunan telah tercapai seperti mencadangkan perancangan perpindahan bagi penduduk kampung air ke darat. Semasa pemerintahan Sultan Haji Umar Ali, pelbagai kemajuan negara dicapai, termasuk dalam memajukan pendidikan di negara Brunei, di mana dalam tahun 1953, Baginda menumbuhkan sekolah Inggeris kerajaan dan mengemukakan cadangan bagi perlembagaan bertulis negeri Brunei. Baginda juga membina Masjid Umar Ali Saifuddin, menandatangani perlembagaan bertulis negeri Brunei, dan syarikat minyak Shell Brunei sendirian berhad untuk memulakan pengerikan minyak di luar pantai. Dalam bulan Oktober 1967, Baginda menurunkan diri dari takhta kerajaan dengan melantik putera sulung Baginda sebagai Sultan Brunei ke-29. Baginda lindung pada tahun 1986. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam naik takhta menjadi Sultan Brunei ke-29 pada 5 Oktober 1967. Baginda merupakan bahagian dari garis keturunan Sultan Brunei yang telah memerintah secara terus-menerus selama 600 tahun. Peristiwa bersejarah bagi negara apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah,
Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengisytiharkan negara Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan dan kedaulatan penuh pada 1 Januari 1984. Adalah dengan izin serta limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah dan dengan berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan dan dengan petunjuk serta keredaan Allah Subhanahu wa taala jua. Allahu Akbar. Kebawah Duli Yang Maha Mulia sejak menaiki tahta meneruskan kelangsungan sifat dan sikap ayahda baginda yang cintakan rakyat. Baginda sentiasa berangkat bercemar duli menemui rakyat di mukim-mukim, di kampung-kampung sambil beramah mesra dengan mereka, bertanyakan tentang keselesaan, kemudahan dan kesusahan. Baginda seorang raja yang berjiwa rakyat, yang kerap menitahkan rakyat untuk terus menyokong dan bekerjasama dengan kerajaan dalam sama-sama membangun negara. Sejak menaiki tahta kerajaan dan menerajui pentadbiran, negara telah jauh maju ke hadapan sejajar dengan negara-negara membangun. Baginda telah banyak membawa perubahan dalam pelbagai bidang sambil terus mengekalkan ketahanan nasional dan identitinya selaras dengan konsep negara Melayu Islam beraja. Kejayaan baginda dalam meniti ke-50 tahun pemerintahan akan terus dikenang dan terukir dengan tinta emas dalam sejarah negara Brunei Darussalam.